Assalamualaikum, selamat datang ke Six Sense Channel. Seperti biasa, Yes. malam Selasa kita akan sajikan korang semua kisah-kisah seram. So malam ni tajuk apa? Malam ni kita mungkin pakai tajuk ni lah, hantu nelayan. Hantu nelayan. Hantu nelayan kan atau kisah seram Kisah seram nelayan? hantu nelayan macam tu lah. Kisah seram hantu nelayan lah. Okey. Jadi sebelum kita nak bercerita, so kita video ni ditaja oleh Lengkuas. Okay, kalau korang berminat nak beli produk-produk Lengkuas, boleh saja DM kita orang punya IG dekat bawah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut apa itu Lengkuas, korang boleh tengok kat IG. Okay? IG kita orang. IG kita orang. Okay. Stay tune. Stay tune. Okay guys, malam ni aku nak cerita korang kisah seram nelayan. Kisah ni aku dapat daripada social media lah. Kawan-kawan aku share. Kisah bermula seorang bapa dan anak dia pergi ke laut untuk menjala ikan lah, ataupun itu memang kerja rutin harian yang dia lakukan, bekerja sebagai nelayan. Kejadian ni berlaku di Sabah. Biasalah, kebanyakan memang orang-orang yang di sana banyak yang kerja-kerja nelayan. Tapi aku tak bagi tahulah dekat mana kejadian tu. Kisah dia, seorang bapa dengan anak dia pergi ke laut untuk menjala ikan, mencari rezeki lah di sana. Jadi dia dah pergi ke tengah laut tu, sambil menjala tu memang dia dapat banyak ikan lah kan. Pada malam tu, waktu tu pukul 10 dia jala ikan, memang banyak lah ikan dapat lah kan. Dia pun macam tak sangka lah dia orang boleh dapat banyak ikan. Selalunya dia orang selalu dapat ikan sikit je kan, tapi rezeki dia orang dapat banyak ikan. Dia orang start pada pukul 10 sampailah pukul 12. Tiba-tiba dah waktu pukul 12, tiba-tiba ikan dah macam makin kurang lah. Mungkin ikan dah tak tahu pergi mana kan. Dia dah jala-jala makin kurang ikan kan. Jadi dia orang pun rasa pelik lah kenapa ikan dah kurang kan. Macam ada benda ada benda yang halau ikan tu lah. Pergi daripada dekat kawasan bot dia tu. Waktu dia duduk di tengah laut tu, ada satu buah pulau di belakang dia lah, piran dia lah. Jadi anak dia perasan lah kan, macam ada orang tengah mencangkung. Dia tengok macam tengah mencangkung lah kan. Tapi bila dia dekat, bila dia tengok, tak ada apa kot kan. Tapi macam anak dia macam pelik lah. Lepas tu dia tegur lah bapak dia kan. Ayah, tengok orang tu tengah mancing tengah malam tu sambil mencangkung tu buat apa kan. So bapak dia macam apa tengah-tengah malam pergi mancing ni kan. Pelik lah, bapak dia pun rasa macam pelik lah. Jadi bapak dia bawa teropong tau. Jadi bapak dia pun teropong lah dekat orang tu kan. Rupa-rupanya yang dia teropong tu, dia tengok tu bukannya orang. Rupa-rupanya ada satu lembaga yang tengah duduk dekat situ sambil memandang dia orang. Dan bapak dia terkejut. Bapak dia pun cakap dia tak takut anak dia lah. Anak dia tanya, "Abah orang ke?" Dia cakap. Lepas tu bapak dia cakap, tak apa, kita kemas. Jom kita kemas. So kita gerak balik. Dah lewat. So sambil dia dah cakap, bapak dia sambil teropong lagi lah. Tiba-tiba bapak dia teropong tengok lembaga tu terus terbang ke atas. Dan bapak dia dah mula rasa risau, takut benda tu datang dekat dia kan. Jadi bapak dia pun buat keputusan, suruh anak dia naik sawah dekat kapal kan. Tiba anak dia tengah tarik sawah tu, tiba rasa pelik, anak tu rasa pelik. Kenapa berat dia sawah ni kan? Anak dia pun tarik, dia
tengok dekat bawah kapal tu, tiba dia ternampak ada satu kepala, mata dia besar seperti telur ayam, berwarna merah, sedang memandang dia. Dan anak dia terkejut, terus lepaskan sauh tu. Lepas tu bapak dia cakap, kau kenapa? Kenapa lepas sauh? Kan, cakap. Anak dia diam kan. Lepas tu bapak dia pun teruslah tarik pun dia rasa berat lah. Lepas tu bapak dia pun tengok, dia ternampak lah benda tu ada dekat sauh tu kan. Dan bapak dia pun terus keluarkan ayat kursi lah kan, untuk bagi dia pergi. Baca ayat kursi, dan akhirnya dapatlah tarik sauh tu kan. Lepas tu bapak dia pun startlah enjin boat, terus bertolak ke daratan lah. Sambil tolak tu, dia tengah bertolak tu, tiba dia terdengar suara orang seperti meminta tolong kan. Jadi bapak dia macam pelik lah, siapa tu kan, takut ada orang lemas ke apa kan. Bapak dia pun teruslah pergi kan. Lepas tu bila dia dekat dengan ada satu pulau yang tempat dia nampak tu kan, tapi dia tak masuk dekat pulau tu lah, dia hampir-hampir dekat pulau tu. Tiba suara tu elok-elok minta tolong bertukar kepada ketawa yang menyeramkan. Jadi bapak dia pun terus pusingkan bot, terus tinggalkan tempat tu dan terus ke jeti. Tapi sambil dalam perjalanan ke daratan tu, dia masih dengar lagi ketawa lembaga tersebut. Tapi bapak dia tak tahu apakah benda tu, apakah yang sedang dikejar. Bapak dia dengan anak dia pun tak tahu apa benda. Tapi bapak dia pesan, dia cakap, kau kuat. Kalau kau daripada laut, kembali kau daripada laut. Kalau kau daripada daratan, kembali kau daripada daratan. Dan cerita tersebut berakhir di situ saja. Jadi itu saja cerita yang aku nak kongsikan korang. Okay guys, macam mana korang dengar daripada Habib tadi? So, kisah yang kedua ni aku cerita kat korang apa yang aku dapat lah, daripada laman sosial juga. So, sekarang ni kisah dia bermula waktu satu perkampungan nelayan ni lah. So, dekat kampung tu ada satu keluarga. So, kalau korang tahu, kampung-kampung ni rumah-rumah dia orang kebanyakannya jarak-jarak lah. Tapi aku bagi yang cerita ni nama dia Zul, dan dia ada seorang adik perempuan bernama Siti. Dia orang satu keluarga hanya 3 orang sajalah. Ibu dia dengan adik dia. Kisah ni seperti biasalah. Zul dengan Siti ni, dia tengah dekat rumah dia orang tu, dia tengah duduk dekat ruang tamu. Dia orang tengah tengok TV lah. So ibu dia ni suka mengaji dekat rumah. Pada malam tu agak janggal sikit lah. Ibu dia akan mengaji lepas daripada solat isyak. Selalunya pukul 10 dia akan habis. Tapi malam tu ibu dia mengaji sampai lewat malam. Pada mulanya okey je ibu dia mengaji. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. So Zul ni tak adalah apa-apa, mungkin dia anggap ibu dia tu nak mengaji lebih lah kan malam ni mungkin. Tapi pada pukul 12.30 malam tu, tiba-tiba pintu bilik ibu dia terbuka macam ada orang tolak dengan kuat. Lepas tu Zul pun pelik lah. Dia pandang pintu dia, tiba-tiba dia dengar suara ibu dia. Ibu dia panggil, Zul, Siti, masuk bilik ibu jap. Dia kata macam tu. Lepas tu si Siti ni dia dah rasa lain macam tau. Dia dah rasa macam pelik. Kenapa lah ibu ni tiba-tiba pula panggil macam tu kan. Lepas tu dia tarik tangan si Zul ni, Siti tarik tangan si Zul ni, terus berlari ke bilik ibu dia. Bila dia orang nak sampai ke pintu bilik ibu dia, si Zul ni terdengar bunyi yang pelik dekat dapur dia. So, dengan secara tidak sengaja, dia tengoklah ke arah dapur kan. So, apa yang dia orang nampak adalah satu sosok tubuh. Seorang yang dah tua, berambut panjang, putih, tengah makan makanan dekat dapur tu dengan lahapnya. Lepas tu si Zul ni dia macam tergamam lah. Dia kaku sekejap kan, dia tengok. Dia seakan-akan tidak percaya apa yang dia tengah nampak sekarang ni. Lepas tu si Siti dia dah nampak Zul berdiri tegak je tengah pandang dapur. Siti cepat-cepat tarik si Zul tu. Lepas tu Siti dengan Zul ni tutup pintu bilik mak dia dan kunci. Okey, waktu tu dia terus pergi duduk dekat mak dia. Mak dia kata, baca je ayat kursi Al-Quran. Ayat Quran kan, dia kata kan. Lepas tu diorang pun baca supaya benda yang apa yang Zul nampak tadi tu hilang. Tetapi malangnya lebih teruk mereka diganggu. Pada waktu tu apa yang diceritakan,
waktu diorang tengah baca ayat suci Al-Quran tu, pintu bilik yang diorang dah kunci tu diketuk sekuat-kuatnya. Diketuk tak seperti macam manusia ketuk. So manusia kan ketuk biasa saja kan. Ini ketuk bergegar-gegar pintu tu. Macam nak roboh lah, dia katakan macam tu. Lepas tu Zul dengan ibu dengan adik dia lanjutkan baca ayat suci Al-Quran. Dan selepas tu bunyi ketukan pun berhenti. Dan diorang duduk saja dalam bilik ibu dia. Lepas tu bila keadaan dah tenang, si Siti ajak Zul, teman dia, nak pergi ke tandas lah. Dia nak buang air kecil. Lepas tu Zul cuba memberanikan diri dia untuk teman adik dia lah. Walaupun tandas tu berdekatan dengan bilik ibu dia tu, tapi Zul tetap rasa berdebar-debar. Tapi Zul terpaksa memberanikan diri dia juga untuk teman adik dia. Adik dia nak pergi toilet kan. Lepas adik dia selesai je keluar daripada toilet tu, diorang cuba nak balik ke bilik ibu dia dengan cepat lah. Lepas tu bila Zul dengan adik dia dah masuk dalam bilik, mereka diorang ni terkejut tau. Sebab dia tengok ibu diorang dah pengsan, dah terbaring lah. Lepas tu bila Zul dah nampak macam tu, dia nak berlari ke ibu dia lah. Tiba-tiba Siti menunjuk ke arah tingkap, menandakan ada sesuatu yang ada dekat tingkap tu. Dan Zul terus pandang ke arah apa yang adik dia tunjuk tu. Dan ada satu lembaga tanpa badan, mungkin dikatakan penanggal lah, tengah terbang dekat tingkap diorang tu. Bila macam tu, Zul pun menjerit dah. Adik-adik dia menjerit. Dan benda tu terus menuju ke Zul. Dan selepas tu, Zul tak ingat apa-apa dah. Keesokannya, Zul tersedar dan dia tengok ibu dengan adik dia pun turut pengsan. Dan dia pun pergilah kejut ibu dia, adik dia kan. Lepas tu, diorang ni pergilah berubat kat ustaz. Bila ustaz tu dah selesai ubatkan diorang, dan ustaz tu pun cakap, bukannya korang saja yang kena ganggu. Dan ustaz tu cakap, perbanyakkan baca ayat suci Al-Quran untuk lindungi diri masing-masing. Dia kata macam tu lah. Dan ustaz tu cakap, benda ni tak pelik. Benda yang ganggu diorang tu adalah belaan seseorang yang telah pun meninggal dunia. Dan benda tu tengah mencari waris lah. Sebab waris dia tak nak bela hantu-hantu tu. Dan tiba-tiba Zul pun teringat lah yang jiran berdekatan dia, rumah dia tu, yang nama dia Pak Mat lah, baru lepas meninggal dunia. Ditemui mati waktu turun menjali ikan lah. Mayatnya dijumpai terdampar dekat tepi pantai. Dan menjadi bualan mulut orang kampung yang Pak Mat ni pernah ada bela saka. Sekarang ni hantu tu tengah mencari tuan dia. Sebab tak ada orang bagi makan, tak ada orang nak bela diorang. Sebab itulah dia masuk ke rumah orang-orang kampung dan mengganggu orang-orang kampung supaya mereka dapat terima tuan yang barulah. Dan selepas tu aku tak tahu apa yang jadi selepas tu. Sebab itu saja yang aku dapat sampaikan dan itu saja cerita dia. Dan cerita tersebut berakhir di sini. Okey, berakhir sudah kisah seram kita orang, iaitu tajuk kisah seram nelayan. Itu saja. Jadi aku nak cakap korang, jangan lupa like, share and komen. Dan jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng untuk korang dapat update video kita orang yang terbaru. Betul. Jadi kalau ada korang ada cerita-cerita seram yang nak kita orang kongsikan, boleh saja komen di bawah. Ataupun boleh saja DM kita orang di IG yang kita orang dah terdekat di bawah. Dan seandainya korang nak try Lengkuas punya produk, okey, jangan cuba lupa. Kau ni Bib, cerita sikit apa produk Lengkuas tu. Okey, produk Lengkuas ni aku nak bagi tahu korang, kalau seandainya korang sekarang ni korang yang sibuk bekerja, ataupun korang malas lah nak masak ke apa, so korang boleh saja beli produk tu. Dia pun macam-macam produk ada daging masak hitam, ada paru goreng, ada ayam pecik, macam-macam ada. Jadi korang boleh saja beli. Harga pun berpatutan, tak mahal, tak sampai pun bawah, tak sampai RM10 pun. Korang beli dan korang cuma boleh letak dan korang letak kat dalam microwave. Dalam 5 minit korang dah siap. Malas nak masak, senang kita mana nak masak, beli je kan? beli Korang boleh saja beli produk ni, dan korang boleh saja rasa. Kalau korang rasa sedap, boleh tambah lagi. Okay. So mungkin kita akan buat review lah pasal benda tu kan. Nanti kita akan reviewkan produk tersebut untuk korang macam mana nak masak. Ada juga yang DM aku tanya, kalau tak ada microwave nak pakai apa? Okey, senang saja. Fikir sendiri. Tak adalah. Tak ada, pakailah
tak ada microwave, boleh pakai saja kukus. Jadi senang saja. Okay. Jumpa lagi di next time. Stay tune dan thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.